Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jumpa lagi tengah hari ni. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Ini dua benda yang sunat. Ini dua benda yang sunat. Jadi yang bawah ni ada contoh saja. Boleh ambil surah lain, bukan mesti surah ni. Tapi contoh yang paling mudah lah, yang ditulis dalam kitab-kitab lah. Sebab tu kebanyakan kalau kita baca dalam penuntut, kebanyakan solat sunat dia memberitahu Al-Kafirun Qul Allah, Al-Kafirun Al-Ikhlas. Dia beritahu tu lah. Kenapa? Bila dia baca Al-Kafirun dan Qul Allah, ni maka dia dapatlah dua sunat yang dalam membaca surah. Apa dua sunat yang dapat? Pertama, dia dapat rakaat pertama lebih panjang. Yang kedua, dia dapat apa? Dia dapat mengikut susunan mushaf. Dia tak keluar tu. Sekali kita sambung. Aduh, okey. Ni lah. Jadi kalau dia baca surah yang sama pun tak apa. Hatta dulu masa belajar, kita baca Fatihah, lepas tu dalam rakaat yang sama juga, kita baca Fatihah sekali. Dengan niat Fatihah yang kedua itu adalah surah, pun boleh juga. Rakaat pertama baca Qul Allah, rakaat kedua baca Qul Allah, pun boleh juga. Rasulullah pernah buat. Dia baca surah yang sama. Tak ada masalah apa-apa lah. Cuma di sini disebutkan sunat dia, rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua dan mengikut sunat mushaf. Jadi yang ni dikatakan sunat mushaf ni. Yang semua ni lah. Nombor-nombor tu. Nombor-nombor. Jadi yang pertama tu nombor atas, yang kedua tu nombor bawah. Jadi turutan ke bawah ni, dari sini sampai sini, turutan ni lah yang dikatakan susunan mushaf. Yang penting kita tahu apa benda masuk susunan mushaf. Maksudnya dia aturan surah lah, aturan juzuk-juzuk. Maksudnya rakaat pertama tu nombor dia ke atas. 109. Rakaat kedua tu Qul Allah tu Al-Ikhlas 112. Jadi rakaat pertama baca Al-Kafirun, rakaat kedua baca Qul Allah. Kenapa? Susunan tu. 109, 110. Ni nama susunan. Ikut susunan. Itu kebanyakan sunat ni disuruh baca surah ni. Kalau kita tanya ustaz-ustaz dulu belajar, ustaz baca surah apa? Al-Kafirun, Al-Ikhlas. Itu sebut. Cuma dia tak sebut kenapa baca begitulah. Itu nak kena mengaji kat kitab. Jadi bila kita buka kitab ni, kita jumpalah dia punya sunat dia. Baca surah Quran, ayat Quran lepas baca Fatihah pada 2 rakaat pertama. Bagi imam. Satu bagi imam. Jadi kalau sembahyang jemaah, kalau imam tu baca kuat, tak sunat kita baca surah bagi imam. Atau orang sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri. Dan surah itu hendaklah mengikut susunannya. Susunan surah. Susunan surah yang ada dalam Quran jangan ditunggang terbalikkan. Maknanya kalau dibaca An-Nas, lepas tu rakaat kedua baca Al-Falaq, itu nama tunggang terbalik.
Kalau dia baca Al-Falaq, kemudian dia baca Qul Allah, tunggang terbalik. Dia dah tunggang terbalik. Dah tunggang terbalik. Tapi Al-Falaq memang lebih panjang daripada Al-Ikhlas. Dapatlah pahala yang tu. Tapi mengikut sunan tak dapat. Tapi kalau dia baca Al-Ikhlas dulu, lepas tu dia baca Al-Kafirun, ini satu tunggang terbalik. Lagi satu, tak dapat pahala. Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Dua-dua pahala tak dapat. Tapi baca surah tu dapatlah pahala. Kita ni nak cari yang paling sempurna lah. Yang paling afdal. Macam mana cara dia? Rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Tu cara dia. Lagi satu, susun rakaat pertama ni, dia dekat atas, rakaat kedua kat bawah. Jadi contoh yang paling mudah adalah pasangan ni lah. Ni. Dia pair kat sini. Jadi kalau dengan sunat macam ni. Nanti dapat pahala rakaat pertama lebih panjang rakaat kedua. Dan rakaat pertama dia mengikut susunan mushaf. Dua pahala dapat. Dengan pening-pening. Atau baca apa-apa surah kat atas. Lepas tu bawah ni Qul Allah. Qul Allah ni, Al-Ikhlas ni dia punya pendek. Jadi bila kita pendek, kita baca surah lain dekat atas, yang dekat atas ni. Boleh baca dulu surah Al-Masad ke, baca Al-Ikhlas ke, begitulah. Cuma surah-surah yang popular di kalangan orang-orang Islam ni, yang bukan ahli Quran, ialah 3 kul. Al-Falaq, An-Nas, lagi satu apa? Qul Allahu Ahad. Al-Ikhlas. Lepas tu yang lagi satu yang agak popular, Al-Kafirun. Lepas tu kitab dia bagi ni, boleh dia bagi contoh lain. Al-Baqarah ke apa, tapi kita tak hafal. Dia tak hafal, jadi selalunya kitab-kitab ni dia lebih memberi motivasi pada orang buat lah. Dia kata elok baca surah ni, tak baca surah pun tak apa. Dia lebih motivasi bagi orang buat. Jadi orang yang malas baca ni, dia baca macam mana pun tak apalah. Tapi ada susunannya untuk menambahkan lagi apa kelebihan. Okey, H. Mengucap takbir al-intiqalat. Tapi tengok sini dulu, tengok slide dulu. Belajar dalil sikit lah. Ada improvement sikit. Terdapat banyak hadis yang menerangkan surah-surah yang pernah dibaca oleh Nabi. Dan kita kata banyak hadis yang cerita Nabi baca surah. Abu Barzah al-Aslami ketika menceritakan tentang waktu-waktu sembahyang Nabi menyatakan bahawa dan baginda sembahyang subuh, dan bila selesai sembahyang, seseorang itu akan kenal orang yang bersebelahan dengan dia. Dan baginda, kenapa orang boleh kenal orang sebelah dia? Sebab baginda baca dalam 2 rakaat sembahyang subuh atau dalam 1 rakaat sembahyang subuh 60 hingga 100 ayat. Nabi baca 60 ayat atau 100 ayat. Sampai kita semayang ni, sahabat ni kata kita boleh kenal siapa sebelah. Kenapa? Lama je Nabi baca sembahyang subuh. Tapi Nabi semayang sunat subuh, Aisyah kata hanya semuat-muat Fatihah. Tu pula Aisyah kata tadi. Nabi semayang sunat subuh, berdiri tu muat-muat Fatihah. Ini tak berdiri lama lah. Dan ada juga hadis, hingga kami isyak, adakah Rasulullah baca Fatihah tidak? Kejap dia berdiri. Pun dia rukuk. Tapi pada semayang jemaah subuh, ni yang dia kata ni. Sampai kita boleh kenal orang sebelah kita. Dia baca dalam 2 rakaat sembahyang subuh atau 1 rakaat 60 hingga 100 ayat. Kalau kita baca Al-Kahfi. Al-Kahfi lebih 110. Berapa lama habis baca Al-Kahfi? 20, 30, begitu kot. Dalam 20-30 minit lah baca. Kau tak mengangkat lah. Kalau mengangkat sejam pun tak habis. Maknanya 20 minit, 30 minit lah. Main Nabi ni dia berdiri macam 20 minit. Satu rakaat. Dia berdiri sampai 20 minit. Kalau kita kata 110 tu, 20 minit, maknanya kalau 100 tu lebih kurang 15 minit kot. Boleh agak-agak gitulah. 18 minit ke gitulah. Itu yang kita kata 100 ayat.
Kalau baca Al-Mulk baru 30. Sajadah 30. Al-Mulk 30, Tabarakallazi 30. Tabarakallazi ni kalau baca saya ingat tak sampai 10 minit kot. 30 ayat. Kalau dia baca 60, maknanya macam baca Tabarakallazi 2 kali lah. Itu tempohnya dia berdiri untuk sembahyang. Ini satu sahabat cerita. Abdullah bin As-Sa'ib menceritakan Rasulullah pernah sembahyang subuh bersama kami di Mekah dan baginda membaca 118 ayat surah Al-Mu'minun dan telah sampai kepada ayat menyebut tentang Nabi Musa dan Harun atau Nabi Isa. Baginda batuk lalu baginda rukuk. Dia pernah dengar Nabi batuk dalam solat. Rasulullah baca 118 ayat. Ini satu cerita. Lagi, Abu Qatadah kata Nabi bila sembahyang baginda akan memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua. Dalam apa? Dalam membaca surah. Ini dalil yang kata sunat baca surah panjang rakaat pertama, sunat baca surah pendek rakaat kedua. Ini dalil dia. Apa cerita ni? Abu Qatadah. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pernah bila diikamahkan sembahyang zuhur, seorang sahabat pergi ke Baqi' untuk qada hajat. Kemudian balik ke rumahnya untuk wuduk. Kemudian barulah dia datang untuk jemaah. Dan didapati Rasulullah masih lagi dalam rakaat pertama kerana baginda memanjangkannya. Ini kisah lagi sahabat kata, dah kamat. Lepas tu dia nak buang air. Dia balik ke Baqi'. Baqi' dia tahulah dekat Mekah. Lepas tu datang nak sembahyang. Tengok Rasulullah tak habis rakaat pertama. Dan dia memperlihatkan Rasulullah memanjangkan rakaat pertama. Baca panjang rakaat pertama. Abu Sa'id Al-Khudri, kami menganggarkan qiyam Rasulullah dalam sembahyang zuhur dan asar. Dia pernah kira berapa lama Rasulullah qiyam. Kami menganggarkan qiyam baginda dalam 2 rakaat pertama sembahyang zuhur sekadar bacaan surah Sajadah. 30 ayat. 3 muturat. Bila? 2 rakaat pertama. Tempoh Rasulullah ambil sembahyang zuhur 2 rakaat pertama macam orang baca 30 ayat. Berdiri dia. Lama tu. 30 ayat berdiri lama. Kita sembahyang zuhur kejap je. Rasulullah dia berdiri lama. Dan pada 2 rakaat terakhir sekadar separuh daripada tadi. 2 rakaat terakhir dia berdiri tak lama. 2 rakaat pertama dia berdiri lama ni. 2 rakaat terakhir dia berdiri lama ni. Pendek masa. Dan kami juga menganggar qiyam pada rakaat kedua sekadar qiyam baginda 2 rakaat terakhir sembahyang zuhur. Dan pada 2 rakaat terakhir sembahyang asar sekadar separuh daripada masa itu. Dia gini, sembahyang zuhur ni dia berdiri macam orang baca 30 ayat. Katakanlah dia berdiri, katakanlah kita kata 6 minit lah contoh. Jadi 2 rakaat terakhir Rasulullah berdiri separuh daripada waktu dia berdiri 2 rakaat ni. Tempoh dia sembahyang. Separuh. Tetapi bila asar, dia kata dia berdiri 2 rakaat ikut tempoh ni. Ikut tempoh rakaat ketiga ke 4 zuhur. Dan rakaat ketiga ke 4 asar, dia berdiri separuh daripada tu. Faham tak ni? Saya nak lukis dia. Tengok muka macam bela. Apasal bela tak dapat cuti pasal. Saya dah lama tak tahu cuti sekolah. Sekarang pun saya tahu lah anak saya nak balik. Oh, cuti dia. Ini 2 rakaat solat zuhur. 2 rakaat solat zuhur. Tempoh Rasulullah qiyam. Tempoh qiyam berdiri macam baca 30 ayat. 2 rakaat pertama solat zuhur. Ini dah hadis kata gitu lah. Kalau berapa lama agak 30 ayat ni?
Tak tahu lah berapa kan. Berapa lama? 30 ayat. Nak tengok baca Al-Mulk. Al-Mulk 30 ayat. Ha? 9 minit kot. Lama 9 minit tu. Lama bagi kita lama. Rasulullah dia tak lama. Kalau kita tak dapat nikmat semayang. Ni. Betul? Tempoh berdiri 2 rakaat terakhir. Solat zuhur. Separuh dari masa di atas. Okey. Lepas tu Rasulullah berdiri 2 rakaat pertama solat asar. Itu asar. Berapa lama dia berdiri? Seperti di atas. Atas mana? Ni. Yang ni. Bukan yang ni. Yang ni. Seperti di atas. 2 rakaat terakhir solat asar. Berapa lama dia berdiri? Separuh daripada masa di atas. Atas mana? Atas ni lah. Dulu dia tak sebut lah berapa saat. Dia anggar macam ni lah. Jadi nampaklah solat asar dia pendek lagi daripada zuhur. Itu dia kata gitu. Jadi begitulah anggaran mereka lah. Anggaran mereka adalah gitu. Berapa lama qiyamnya Rasulullah? Lagi satu hadis, dia cerita, harus membaca surah yang sama. Mu'az bin Abdullah Al-Juhaini, bahawa dia mendengar Nabi membaca dalam solat subuh. Tak nampak. Apa tu? Idza duzilatil ardu zilzalaha lah. Kan? Pada kedua-dua rakaat. Seorang sahabat kata, dia pernah dengar Nabi baca solat subuh. Idza duzilatil ardu zilzalaha pada kedua-dua rakaat. Aku tak tahu sama ada Nabi terlupa atau sengaja membacanya dalam dua-dua rakaat. Kalau Nabi buat, mana boleh lah buat. Itu je. Kita semayang subuh, kita baca Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua, Qul huwallahu ahad. Boleh ke? Orang tanya, boleh ke? Kenapa baca dengan nama? Nabi pernah baca, tapi Nabi baca Idza zulzilatil lah. Kita tak hafal Idza zulzilatil. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Bunyi pun lain. Dulu Ustaz Siddiq Ratimin dia kata, dia pernah mengajar tu tempat tu. Pakcik, Ijazul Jilatil Ardu Jijala. Pakcik, Jawanya bagi kurang sikit pakcik. Tapi Qari Negeri Selangor Jawa tau. Saya belajar dulu dengan Ustaz apa tak nama dia tu. Dia Qari umur 65, orang sahabat penam. Dia Qari Negeri Selangor. Orang Jawa. Cakap punya Jawa, tapi bila ngaji, Taranum turun kita baca lagu apa ni kata. Kita lagu apa, mana kita pandai. Sikit boleh aku lagu-lagu. Tak tahu lah Ustaz lagu apa ni, campur-campur lagu ni. Tak boleh. Ni betul, saya betulkan lagu. Ini kursus imam. Okay, sekarang bawa bayati. Dia ajar lah. Gini. Tone. Memang hebat lah. Jangan baca Ijazul Jilatil Ardu Zilzalaha. Buruk no rupa jadi imam itu. Taklah faham, bacalah Qul Huwallah. Kalau baca Qul Huwallah, dekat kedua Qul Huwallah, tak apa. Sebab Nabi pernah baca surah yang sama pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Dan aku tak tahu Nabi ni lupa ke atau sengaja ke, tapi apa yang Nabi buat boleh, kita boleh buatlah. Itu je. Bahawa Rasulullah telah mengutus seorang lelaki sebagai pemimpin kepada satu pasukan tentera. Dalam mengerjakan solat jemaah, beliau menjadi imam dan selalu membaca Quran, lalu mahir dengan dia baca Qul Huwallah.
Dia baca surah, lepas tu dia baca qul Allah, baru rukuk. Dia baca Al-Quran, lepas tu dia baca qul Allah, baru rukuk. Faham tak? Dia baca satu ayat Quran, lepas tu dia baca qul Allah, baru rukuk. Rakaat kedua pun sama. Dia baca ayat Quran, lepas tu dia baca surah lah. Dia baca qul Allah, baru rukuk. Apabila mereka kembali, mereka melaporkan pada Rasulullah. Rasulullah kata, pergi tanya dia, kenapa dia buat itu? Pergilah minta penjelasan daripada mereka. Mintalah penjelasan daripadanya, kenapa beliau buat demikian. Mereka pun bertanya kepada sahabat berkenaan, lalu beliau jawab, kerana surah tersebut mengandungi penjelasan sifat Allah. Qul huwallahu ahad, ahad nisa. Allahus samad, Allah lah tempat bergantung, tempat merujuk. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak serupa dia dengan makhluk. Itu sifat Allah lah. Orang tanya dia balik, Nabi suka tanya engkau, kenapa kau baca qul Allah, qul Allah, qul Allah? Kalau kita cakap apa? Tak hafal yang lain bang. Saya lah. Orang sini, oi, amma yatasaalun. Tak hafal bang. Saya qul Allah inna ta'ina wal as. Itu jawapan kita. Dia bukan tak hafal. Dia kata surah ini mengandungi sifat-sifat Allah. Dia suka baca. Kalau saya tanya surah yang digemari oleh Abu Bakar Siddiq. Surah apa? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Dulu Ustaz Samsul dulu belajar dengan dia kata gitu. Dia baca surah tu sampai orang bau hangit kat belakang. Bukan bau hangit makan jering. Dia punya hati terbakar baca surah tu. Dia punya iman dia kuat sampai hati terbakar. Terbakar dia takut. Kita baca tak ada kesan. Dia takut. Kerana surah tersebut mengandungi penjelasan berkenaan sifat Allah. Sebab itulah saya suka dan sentiasa membacanya. Lantas Rasulullah pun bersabda, beritahukanlah kepada beliau bahawa Allah mengasihinya. Rasulullah ni dia kalau kata masuk syurga, memang kau masuk syurga. Rasulullah katakan, Abu Bakar di syurga, Umar di syurga. Dia sebut 10 orang nama tu. Bukan dia sebut saja, dia dapat wahyu. Ali di syurga, Bilal di syurga. Dia sebut 10 nama. Zubair Awam di syurga. Kalau Rasulullah dah sebut, Rasulullah ni kan dia benar. Bukan dia yang kata tu. Dia dapat wahyu daripada Allah. Gini di syurga, gini di syurga, gini di syurga. Dia duduk, dia tengok jenazah datang. Dia datang, dia berdiri. Ada orang datang kat dia, wahai Rasulullah, dia ni orang baik yang meninggal ni. Rasulullah diam. Seorang lagi datang, wahai Rasulullah, dia ni orang baik. Rasulullah diam. Satu lagi datang, wahai Rasulullah, dia ni orang baik. Rasulullah kata apa? Wajib jannah. Wajiblah syurga bagi dia. Daripada ni lah, yang cerita ni lah, sebab tu lepas main jenazah, kita kata apa? Apa tuan-tuan lihat pada dia? Gitulah. Dengan harapan harapan dia masuk syurga lah. Walaupun yang mati tu kadang tak semayang pun. Tapi dengan harapan kita ni Allah ampunkanlah dia. Yelah dosa-dosa dia, kita pun tak tahu dosa kita macam mana. Tak boleh cakap apa kata tuan nampak pada dia semayang jenazah kali ni. Jangan cakap kaki rasuah, jangan cakap. Walaupun semua orang tahu dia rasuah. Kau tim. Dengan suara halus kat belakang. Apa tuan-tuan jenazah ini? Kau tim. Sudah. Hinanya dia nanti tu. Hinanya dia. Kita cakap baik. Dia kau tim ke, dia apa ke, dia tak semayang ke, dia apa ke. Bukan urusan kita sekarang. Cuma Allah dalam syariat kata, doa untuk dia rahmat dan ampunan. Doa lah sebenarnya. Allahumma fillahu warhamhu. Apa dosa dia adalah dia dengan Allah lah. Kita tahu. Tidak tahu. Dia pun dah mati dah. Dia pun dah mati. Jangan cakap benda-benda tak baik lah. Tak elok. Sebab itulah Rasulullah kata apa? Bila engkau berjumpa dalam majlis-majlis kematian ni, cakap dan ucaplah benda baik. Itu yang ulama' suruh baca Yasin, baca tahlil. Betul tak? Kalau jumpa-jumpa saja, nanti buat apa? Borak-borak lah. Kawan sekolah kita mati, kawan kita datang, mestilah borak kita panjang, betul tak?
Engkau kerja apa? Engkau buat apa? Cucu kau buat apa? Elok tu datang tu kumpul buat tahlil untuk orang mati ni. Buat hadiahkan dia tahlil. Baca tahlil tu untuk diri kita tak apa. Jadi kenapa? Disuruh untuk datang berhimpun pada benda-benda kematian ni, bercakaplah benda yang baik. Itu yang ulama syorkan tu baca tahlil. Tak nak baca? Sudah, tak apa. Jangan ada gaduh. Ini kata sampai tak sampai bid'ah masuk neraka. Senang nak bagi orang masuk neraka. Tak boleh gitu. Kena tahu kenapa orang buat. Betul tak? Kena tahu kenapa orang buat. Eloklah baca tahlil tu. La ilaha illallah baca. Orangnya kita ingat lah. Nanti kita mati. Okey. Ini cerita apa? Surah. Boleh baca surah sama. Boleh nak baca qul huwallah saja. Tapi mesti nak dapatkan ganjaran seperti sahabat ni dapat. Hendaklah kita suka baca qul huwallah kerana dia ada nama menunjukkan bagaimana sifat Allah ni. Rupa Allah memang tak tengok. Tak tahu rupa Allah macam mana. Tapi sifat. Dia bukan rupa macam makhluk ni. Hakikatnya tak tahu. Dah, senang. Itu nama takwil ijmali. Sifat dia ada. Wujud dia, kidam dia, bakar dia, gini dia, esa dia. Itu sifat dia. Yang kita nak kenal dia, belajar dengan sifat dia lah. Sifat dia. Jadi lepas ni kalau nak baca qul huwallah setiap rakaat pada sembahyang sunat, niatkan ayat itu mengandungi sifat-sifat Allah dan rasa suka nak sebut. As-samad, ahad, lam yalid, walam yulad. Rasa suka nak sebut. Moga-moga nanti dapatlah macam ni yang orang cerita balik ke Rasulullah. Dia kata gini. Rasulullah jawab apa? Beritahukanlah kepada beliau, Allah mengasihinya. Allah kalau dah sayang, selesailah masalah. Mengasihi maksud apa? Allah rahmati dia. Maksud apa? Allah redha dekat dia. Ada kalangan sahabat ni, yang dia dapat macam-macam istimewa. Direct pada Nabi. Nabi kata engkau di syurga. Ada 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Sahabat dia dengar, wahai Rasulullah aku nak. Engkau juga akan masuk. Confirm. Engkau Nabi kata engkau juga akan masuk. Confirm. Itu endorsement. Tunggu dia mati. Masuk. Betul? Kenapa? Nabi ni cakap benar. Untung yang mereka duduk dengan Nabi. Nabi boleh bagi confirmation. Engkau di syurga. Engkau nak sabar tak? Sabar, engkau tak syurga. Untung. Kita untung juga. Untung kalau kita beriman. Kalau tak beriman, payah nak cakap. Okey. Mengucap takbiratul intiqalat. Tu mula-mula nak faham perkataan intiqalat tu. Okey, sikit lagi surah lagi ni. Tengok ni. Online ni nampak tak slide-slide ni berubah? Ada kan? Berkata Imam Nawawi. Jadi sunatkan dalam solat subuh dan zuhur membaca Tiwa'alul Mufassal. Surah yang panjang. Tapi dalam sembahyang subuh lebih panjang. Dan disunatkan baca dalam sembahyang isyak dan asar Usatul Mufassal. Surah-surah pertengahan. Dan disunatkan dalam sembahyang maghrib dengan Kisarul Mufassal. Surah-surah yang pendek. Ini Nawawi kata. Ada surah ni elok baca panjang pada zuhur dan subuh. Tapi subuh lebih panjang. Lepas tu sederhana pada solat-solat isyak dan asar. Dan baca surah pendek dalam maghrib. Kenapa? Maghrib ni masa dia pendek. Maghrib ni masa dia paling pendek. Lepas tu maghrib jangan baca panjang-panjang. Saya pernah dengar semayang satu masjid. Dia baca surah Yasin. Ini sangat tidak kena. Bukan salah, tak kenalah. Sebab dalam kitab kata, surah paling pendek ialah surah pada maghrib. Maknanya, kebanyakan surau, kalau kita tengok maghrib, mereka baca Al-Kafirun Qul Allah. Ini je mereka baca. Atau lagi pendek lah. Kenapa? Maghrib ni surah dia paling pendek. Surah ni paling panjang.
Subuh dengan Zuhur, surah dia panjang. Tapi subuh lagi panjang. Pertengahan adalah Isyak dengan Asar. Itu disuruh oleh ulama'. Okey. Dan khilaf ulama' tentang permulaan surah-surah tersebut. Ada pendapat mengatakan surah Mufassal yang paling mula surah Al-Hujurat. Ini khilaf ulama' lah, tak apalah, kita baca je. Tak ada masalah apa-apa. Okey, lepas tu barulah kita kata tu takbir tu. Mengucap takbir intiqalat. Intiqalat ni maksudnya perpindahan. Perpindahan apa? Perpindahan rukun. Perpindahan rukun. Jadi saya nak tunjuk dekat online ni slide tadi. Ni. Kita baca kitab dulu. Mengucap. Bila ucap ni kena keluar suara. Kalau semayang nak rukuk tak keluar suara, tak ada dapat pahala. Atau baca nanti, Allahu Akbar nanti, tak dapat pahala. Sebab syarat dia kena baca. Baca dengan lidah terdengar. Kalau diam, diam lagi tak dapat pahala. Tak baca. Baca nanti, tak dapat pahala sebab dia kena baca. Lepas tu, dia punya sunat ni, baca. Ramai orang tak baca. Sebenarnya seorang tak baca, sebenarnya jemaah tak baca. Bacalah. Sementara Allah bagi kita lidah boleh baca Allahu Akbar. Sementara je ni. Besok entah sakit ke, entah mati ke, entah terbaring ke. Bukan kata nak bercakap dengan orang, nak baca Quran pun tak boleh dah waktu tu. Waktu boleh cakap ni bacalah. Sebut nama dia. Allahu Akbar. Sebut nama dia. Kenapa sebut nama dia? Inilah zat yang menyelamatkan kita dalam kubur nanti. Inilah zat yang beri kita bahagia sekarang. Inilah zat yang beri kita ujian. Inilah zat yang beri kita sihat. Inilah zat yang beri anak kita sihat. Inilah zat yang beri mak kita sihat. Inilah zat yang beri anak kita rezeki. Inilah zat yang beri kita rezeki. Apa? Allah. Kenapa malas sebut nama dia? Ni bahaya. Kalau tak sebut ni bahaya. Kenapa bahaya? Dalam Tabihul Ghafilin dia kata apa? Saya selalu cakap ke ni? Apa dia? Kalau Allah benci seorang manusia, ditahan lidah dia, sebut nama dia. Ditahan lidah. Semayang pun tak sebut. Maknanya bukan kita tak sebut. Kita kata kita malas. Kita kata kita sunat. Sebenarnya, Allah tahan lidah kita, tak boleh sebut. Ditahan lidah kita, tak boleh sebut. Itu nak sebut Allah pun susah. Susah sebut Allah. Nak rukuk, Allah. Tak sebut lah. Memang aku selama tak sebut lah. Kenapa kau sebut? Sunat. Kita kata sunat, sebenarnya Allah tak boleh sebut. Sebenarnya Allah tahan. Lidah kau tak sebut nama aku. Kenapa? Aku benci kau. Tu jangan takut. Allah kata bila aku benci orang hamba, aku tahan lidah dia, sebut nama aku. Selama ni tak sebut, tak sedar. Allah, apa dosa kita ni? Sampai Allah tak bagi sebut nama dia. Sama macam guru kata, tak baca Quran. Kita katalah, sibuk lah, kerja lah. Kita kata. Sebenarnya dia kata apa? Sebenarnya Allah tak bagi kita baca. Atau Quran tu diminta dengan Allah, kau jangan bagi dia baca aku. Dia banyak dosa. Mana kita tahu? Dulu guru kata itu. Quran ni tak bagi. Ada satu orang baca, tak boleh baca. Ni baca. Ni lidah dia banyak dosa. Tangan dia penuh dengan duit-duit. Duit tarik ni. Ni tangan kautin ni tangan ni. Ni tak boleh. Kita tak sedar. Kita kira kita okey. Kita katalah lah sunat baca. Kita memang dia kalau Allah tak bagi kita baca, memang dia rasakan pada hati kita gitu. Sunat lah, gitulah, ginilah. Malas lah, tak ada masa lah. Tak pandai baca lah, tak pandai pergi dah baca. Dan bila dia beri ruang untuk sebut ni, dalam semayang ni, Allahu Akbar, pun tak sebut. Ni berat ni. Ni berat. Kalau nama Allah pun tak nak sebut, ni berat lah. Ni berat. Kita kata sunat, sebenarnya berat. Tu takbir intiqalat.
Intikalat ni perpindahan rukun fi'li. Perpindahan rukun fi'li. Berdiri rukun fi'li, rukuk rukun fi'li. Berdiri nak rukuk ni pindah. Pindah dari sini ke sini. Nak pindah sebut Allahu Akbar. Tu dah boleh rukun fi'li. Rukun apa? Rukun perbuatan. Yang 5 iaitu takbir rukuk. Berdiri nak rukuk, takbir Allahu Akbar. Nanti sunat pula angkat tangan. Sekarang ni kita ucap dulu. Takbir rukuk Allahu Akbar. Tu. Takbir sujud. Iktidal nak pergi sujud Allahu Akbar. Tu nama takbir sujud. Takbir sujud. 2. Bangkit daripadanya. Nya apa? Nya sujud lah. Bangkit dari sujud. Sujud pertama ke? Sujud kedua ke? Tak kira lah. Allahu Akbar. Allah. Kalau kita faham indahnya menyebut Allah ni apa? Kalau tak belajar tauhid, Allah pun tak tahu apa Allah ni. Allah ni apa? Nama apa ni Allah ni? Nama Zat. Zat apa? Zat Tuhan. Kalau Ar-Rahman, Ar-Rahim, nama apa? Abang kau tak jawab abang pergi belajar tauhid tau. Ini dangerous tau. Mati tak kenal Allah apa, Tuhan apa, Rahman apa, Rahim apa, Zat apa, sifat apa. Tak kenal dia bahaya lah. Saya cakap bahaya. Saya tak cakap apa-apa lah. Bahaya. Bahaya tau. Tauhid kau tak erti you are in a very dangerous position tau. Orang tak tauhid ni dia mudah jadi syirik. Dia mudah jadi syirik, dia mudah jadi kufur, dia mudah jadi murtad. Macam dia kata ni lah. Allahu Akbar. Allah ni nama apa? Nama Zat Tuhan. Tuhan apa? Yang memiliki padanya 2 sifat. Istighna, 28 sifat. Iftikar, 22 sifat. Kau tak erti, pergi belajar. Pergi belajar. Jangan tunggu. Jangan tunggu pencen. Jangan tunggu pencen. Ramai orang tak dapat pencen. Hari zaman ni, ramai orang tak dapat pencen. Tak percaya, pergi carikan kawan doktor. Doktor pakar ke, doktor apa. Suruh tanya dia, betul tak yang mati sekarang ni, dah beberapa tahun ni, yang mati 40-an yang ramai. Pergi tanya dia. Saya bukan saya tanya, ada doktor cakap. Bini dia doktor, dia suruh suami tanya saya. Dia kata memanglah, sekarang memang gitu. Sebab tanda kiamat. Tanda kiamat ni Allah ambil roh mengejut. Memang ada hadis. Kalau tua mati pun sihat, dia pun meninggal. Yang muda lagi lah untuk kejut. Dia kata pergi belajar. Pergi belajar tauhid. Tahu Allah ni nama Zat Tuhan. Zat ni apa? Sifat ni apa? Mesti pandai compare. Kalau tak erti berat lah. Ada orang rasa berat, ada orang rasa tak apa lah. Dekat pada tak ada rezeki kita lah tu. Kalau kita belajar tauhid kita ni dah tentu ni syurga neraka ni sebenarnya ni. Tapi nak tahu macam mana? Tengok perjalanan kita lah. Kalau kita buat baik, tu perjalanan kita memang neraka lah. Sebab tu kita lebih akal untuk memilih. Lepas tu saya kata, mesti kalau hari kerja tak sempat, cari masa, cari surau, cari guru, cari kitab, pergi beli kitab tauhid, pergi duduk depan guru, pergi baca selai. Sampai khatam. At least sekali. Kalau tidak, akidah kita tak tahu betul tak betul. Saya cakap dulu ni. Dan kebanyakan orang memang tahu. Boleh test lah. Boleh kena test. Lepas main jumpa saya test. Saya tanya, berapa soalan tauhid? Kalau tak jawab, berat lah. Sungguh. Orang tak tahu, takbir intikalat ini adalah kalimah Allahu Akbar. Takbir ni kalimahnya Allahu Akbar. Dan orang tak tahu akbar ni makna apa. Ada orang salah faham. Dia kata akbar ni besar. Besar ni, besar lah Tuhan tu besar kat langit. Orang yang kata Tuhan itu bertempat pada ahli sunnah wal jamaah, kafir lah dia. Tahu kafir? Tahu macam kafir tak? Kafir lah. Kenapa? Dia menafikan mukhalafatul lil hawadis. Tak belajar tauhid, tak erti.
Kalau baca kitab tauhid ini kufur, ini sah, ini kufur. Oi, kalau kita belajar kita takut tu. Ini kan perlu tak belajar dan tak sedar diri kufur. Ini membimbangkan. Saya cakap pergi belajar tauhid, kalau ada guru muslimah dekat rumah, cakap dengan ketua muslimah tu, belajar tauhid, belajar fiqah, belajar tasawuf, jangan belajar benda yang bukan wajib. Jangan belajar taranum dulu. Jangan belajar marhaban dulu. Jangan sampai sebulan 8 kali belajar tajwid. Tauhid tak reti. Fiqah tak reti. Tabik istiqalat apa pun tak dengar. Ini penyakit yang melanda kebanyakan guru muslimah di surau. You have choose a wrong subject. Saya tahu, saya belajar. Bila suruh baca Asmaul Husna tu, memang sedap baca. Pandai baca, bagus. Tapi tak reti. Takbir istiqalat tak dengar Ustaz. Memang tak dengar, tak belajar. Jangan macam ni tau. Jangan macam ni. Fokus kita mesti fardu ain. Ini belajar taranum. Allah, bukan salah belajar taranum. Rukun semayang tak reti, belajar rukun semayang dulu. Tauhid tak reti, belajar tauhid dulu. Samping tu belajarlah apa-apa nak belajar. Tak ada masalah. Ini belajar tauhid tak datang. Taranum dia datang. Apa yang wajib ni, taranum ke tauhid? Apa yang wajib ni, taranum ke fiqah? Taranum ramai. Try lagu ni. Bukan salah, tak salah. Tapi dikalau apa? Entahlah, tak dengar. Memang tak dengar lah. Kau pergi belajar benda tu dulu apa? Pilihlah silibus yang meluluskan kita dalam kubur, betul tak? Pilih silibus tu. Sebab tu dalam universiti pun ada subjek, kalau kita gagal dalam diploma kita. Kita gagal di ijazah kita, betul tak? SPM pun sama. Ada subjek teras, gagal SPM. Walaupun subjek lain A. Kalau tauhid tak lulus, taranum nombor 1, gagal lah Islam kita. Sebab kita salah. Lepas tu kena tengok apa yang utama lah, kena faham. Lepas tu AJK, penganjur, kena tengok. Tak reti je. Saya ni nak mesyuarat agung ni. Mana jam lah? Tengok jam tak ada. Ni orang tengah sibuk mesyuarat agung masjid ni kan. Saya cakap lah kat masjid. Saya bukan marah saya ke, tapi saya cakap lah. Cuma mungkin gaya saya cakap ni macam marah tu je. Saya nak cakap, pemeriksa kira-kira, tolong cek kewangan masjid ni dulu before you put your signature. Tahu? Sebab pengalaman saya ni, jadi berdahari, saya pernah jadi pengurusi surau, selalu pemeriksa kira-kira tak cek. Dia kalau laporan kewangan ni, patutnya pemeriksa kira-kira sign dulu. Cek dulu, betul tak ni, mana receipt, mana voucher, mana receipt, mana penerimaan, mana invoice, mana ini. Cek dulu. Cek, betul, ni betul, ni betul. File dulu, betul, ni buka file, betul. Pemeriksa kira sign. Baru bendahari sign. Baru si usaha sign. Baru pengurusi sign. Betul tak? Selalu ni macam mana? Kau orang tak lagi masjid dia, tak tahu. Lalu, pengurusi sign dulu. Bendahari buat, pengurusi sign. Pemeriksa kira-kira, tak tahu surau pun ada. Datanglah seminggu sekali. Nak balik kat motor. Kau pergi kira kan? Sign. Atas motor ambil pen. Mana pen? Tahu, betul tak benda berlaku? Bukan dia cek pun. Bila masyarakat agung, bendahari kena jawab. Pengurusi jawab. Patut dia kena jawab. Kenapa? Dia cek. Orang tanya dia, kenapa belanja ni RM5,000? Dia kena jawab. Dia cek. Okey, kami dah cek RM5,000 ni, RM1,000 ni. Itu, betul. Ini kira-kira dia buat syarat untuk melengkapkan lagi masyarakat agung je. Itu sebab tu orang mudah selewing duit, orang mudah silap duit. Kenapa? Tak ada orang cek. Tak ada orang kata apa? Counter and balance. Itu guna kira tu. Ni banyak berlaku. Dan akaun yang kita cek ni, ialah akaun rumah Allah. Bukan Allah di rumah, faham tak? Duit ni adalah duit wakaf. Kita boleh main atas motor je. Kalau macam tu, jangan ambil jawatan ni. Saya dulu berdahari 5 tahun, surau. Saya tak nak jadi berdahari. Tapi dah tak ada orang. Saya pun kata macam mana tak ada orang. Susah berdahari tak ada orang. Jadi saya pakat dengan budak ni.
arwah ni dah meninggal lah, Samsuri nama dia. Dia kata, Ri, kita kena buat lah. Kalau tidak nanti turun tak berjalan kan. Tak apalah. Engkau ambil lah benda ni, aku dah usaha. Kita buat begitu je. Sebab apa? Bila mesyuarat ni dulu kita angkat tangan. Jadi tak siapa, wakil tak ada. Jadi dia orang angkat, tak apalah dia pilih saya, tak apalah saya pilih. Saya punya pemerintah kira-kira, nama dia Sofi, arwah yang meninggal juga. Dia ni Jabatan Audit Negara. Dia ni attach dekat KWSP. Masa itulah, masa yang saya jadi dulu. Dia kata, ni bila nak buat report ni? Ni nak mesyuarat. Saya kata saya dah buat dah. Okey, bawa lah file, nanti kita cek sama. Dia tanya, okey ni pembacaan ni, mana dokumen? Nanti tengok lah, receipt lah, apa benda. Dia kira-kira, titik. Okey, titik. Betul, ni betul. Oh, ni salah kira lah. Kira balik salah. Betul kan lah? Ini kira, betul kan? Oh, print. Dia sign dulu. Kemudian kira-kira yang kedua ni, orang surau juga. Dia tak kerti apa-apa dah. Dia kata tolong kira. Dia tolong kira. Dia kira, okey ni betul lah. Dia kata ni, dalam mesyuarat, kalau orang tanya, aku jawab. Sebab aku dah check account ni. Aku responsible. Ini bila kira datang surau pun tidak kadang. Kita ingat benda ni macam nak cakap membayar Tu saya cakap dengan dia orang kan, kalau kita jaga akaun Agung Agungnya akaun istana macam dia kata kau jaga, kau kira akaun ni, kau biasa kira. Kalau kita dah sign kalau Agung tanya, kau dah check tak? Okey. Berani tak kita belum check, kita kata dah check. Tak berani juga. Dia kata saya belum check, nanti saya check. Betul tak? Atau kita yakin kita memang saya dah check betul tuanku ni. Kenapa? Ni istana punya, raja punya akaun. Ini bukan istana raja tau. Ni rumah Allah ni tau. Allah akan tanya kita kat akhirat. Kita kata apa? Tak check, saya hantar motor je. Boleh ke? Berani je kat itu. Aduh, saya tak tahu lah. Saya tak tahu lah. Lepas tu saya tak nak pegang jawatan. Sebab saya tahu saya tak ada masa. Tak tahu cakap lah. Tanggunglah nanti. Takbir sujud. Nak sujud Allahu Akbar. Sebutlah nama Allah. Allahu Akbar. Sebutlah nama dia. Dia yang menyelamatkan kita. Dia yang bagi kita rezeki. Dia yang bagi kita sihat. Dia yang bagi kita makan. Dia yang bagi kita minum. Dia yang kejut kita pagi tadi. Dia yang bagi kita nyawa. Dia yang bagi kita kerja. Tahu? Malangnya nak sebut nama pun tak nak. Allah, apa jadi kat gitu ni? Ingat dah tak nak. Sebut nama pun tak nak. Kenapa tak sebut? Alah, sunat. Tu. Kenapa tak sebut? Alah, sunat. Dia kata. Nama Allah dia kata, alah, sunat. Tak sebut, tak apa. Bila sebut? Nantilah. Allah uji dia macam-macam. Bukan sebut aja. Bangun malam-malam 4 pagi. Ya Allah, kau tolong aku. Baru nak sebut. Baru kau tahu Allah yang akan tolong kau. Bila kau lihat, kau tak pernah nak sebut nama dia. Dah sakit baru cari. Tahu dah sakit baru cari. Tiba-tiba doktor kata anak awak ni operation ni 50-50. Baru kalau kabut tanya, Ustaz sembilan hajat macam mana Ustaz? Baru nak tahu sembilan hajat macam mana. Ustaz boleh tolong sembilan hajat untuk saya? Baru nak cakap. Sebelum ni anak sihat berpuluh tahun tak pernah syukur satu hal. Sembahyang tak pernah sebut nama dia. Allahu Akbar. Nak sujud. Allahu Akbar. Tak pernah feel apa-apa dah. Tak pernah sebut nama dia. Macam kalau orang kata kacang lupakan kulit lah. Sedangkan kacang itu dia ada kulit yang protect dia. Bukan saya nak bandingkan dengan Allah tu tak. Tapi bidalan lah. Kacang lupakan kulit. Kita ni ada Allah yang lindung kita ni. Yang jaga kita, yang memastikan kita bernyawa. Bodi kita nafas, jantung kita berdegup. Dia yang bagi. Sekarang ni dia bagi. Live ni dia bagi. Dia bagi kita melihat, dia yang bagi. Tapi bila sembah dia secara khusus, nak kata Allahu Akbar, tak nak cakap. Oh, what happened to you man? Kau sedar tak? Kau tak sedar ni. Ini masalah tak sedar ni. Dia tak rasa Allah bagi dia hidup Dan dia tak tahu Allah boleh mati kena kejap lagi, pam, habis. Macam padam api je. Pum, padam. Boleh buat? Boleh buat. Sebab apa?
Nyawa ni bilik dia. Nyawa ni bilik dia, bukan bilik kita. Dia pegang nyawa kita. Sebab tu Rasulullah selalu kata, demi Tuhan yang memegang ubun-ubunku. Maknanya ubun-ubun ni maknanya nyawa dia. Sayyidina Abu Bakar dia kalau dia kata aku pejam mata, aku tak pasti aku boleh celik balik. Begitu je. Kenapa? Allah boleh ambil nyawa aku. Sayyidina Umar kata, aku langkah kaki kanan, aku tak pasti boleh langkah kiri. Kenapa? Mungkin pada tu Allah ambil nyawa aku. Kita tak ada apa, kiri, kanan, kiri. Wah, same thing. Pop. Tak apalah tu kawan. Tapi tahu tak? Sayyidina Umar kata, aku langkah kaki kanan bila jalan, aku tak pasti kiri ni boleh melangkah. Kenapa mereka ni, orang di syurga ni, mereka merasakan mati ni just around the corner. Hampir. Lepas ni baca. Lepas ni sebut. Allahu Akbar. Saya kalau ngajar kat surau, kalau kuliah maghrib, isyak tu ramai yang sebut. Allah. Lepas tu minggu depan tak ada balik. Takkan hari-hari orang sebut pun sama. Praktis lah. Minggu depan nak sebut lagi. Bila masa nak pindah belajar? Allah. Kang, dua orang dengar lah. Ramai ni. Nak rukuk. Allah. Dengar lah Kang. Tak boleh dengar lah Kang. Ni bukan amal lain ni. Minggu depan, belajar lain pula. Tak sebut dah. Dan nanti balik. Allah. 1, takbir rukuk. 2, takbir sujud. 3, bangkit daripada sujud. Daripadanya tu sujud. 4, takbir nak sujud yang kedua. Rabbi pilih nak sujud. Allahu Akbar. 4. 5, bangkit daripada sujud kepada qiyam. Bangkit sujud ni nak pergi tahiyat awal pun sunat Allahu Akbar. Bangkit sujud nak pergi tahiyat akhir pun sunat Allahu Akbar. Bangkit sujud nak pergi berdiri pun sunat Allahu Akbar. Apa saja bangkit dari sujud, sunat Allahu Akbar. Apa saja nak pergi sujud, sunat Allahu Akbar. Nak pergi sujud mungkin daripada i'tidal. Allahu Akbar. Mungkin daripada Rabbi pilih. Allahu Akbar. Apa saja menghala ke sujud, sunat kata Allahu Akbar. Apa saja bangun dari sujud, sunat kata Allahu Akbar. Apa saja menghala ke rukuk, sunat kata Allahu Akbar. Apa yang bangkit dari rukuk, tak sunat baca Allahu Akbar. Tapi baca tahmid. Apa tahmid? Sami Allahu liman hamidah. Ingat itu je lah. Ini bacaan. Angkat tangan nanti dekat bawah. Apa hadis? Ini 5 ni. Abu Hurairah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri kepada solat, maka beliau bertakbir ketika berdiri. Itu nama dia takbiratul ihram. Rasulullah kata yang mengharamkan itu takbir, yang menghalalkan itu salam. Itu takbir yang mengharamkan itu nama ihram. Sebab tu ulama kata takbir yang pertama dalam solat itu dinamakan takbiratul ihram. Kemudian bertakbir ketika rukuk. Itu nama takbir rukuk. Nak rukuk, Allahu Akbar. Rasulullah ni dia sebut nama. Allahu Akbar. Kita buatlah macam Rasulullah buat. Sembahyang sunat ke, sembahyang malam ke, sembahyang apa ke, sembahyang duha ke, sembahyang witir ke. Tak kisahlah. Nak rukuk tu, Allahu Akbar. Kenapa kau sebut Allahu Akbar? Rasulullah sebut. Siapa cakap? Abu Hurairah cakap. Abu Hurairah cakap. Allahu Akbar. Dan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat belakangnya daripada rukuk. Dia rukuk, dia angkat belakang ni, bila dia angkat disebut Sami Allahu liman hamidah. Ketika angkat belakang. Bukan berdiri Sami Allah liman hamidah, bukan tu. Ketika mengangkat belakang. Faham Ketika mengangkat belakang. Jadi rukuk ni, angkat belakang. Angkat, belakang ni angkat. Angkat. Sami Allah. Gitu. Bukan macam ni. Sami Allah liman hamidah. Salah. Bukan batas mayang. Tak betul mayang. Tapi salah. Rasulullah ni dikata ketika mengangkat belakang. Perkataan tu nak kena ambil tahu tu. Ketika hendak sujud. Rukuk. Bukan dah rukuk baru cakap. Ketika nak rukuk. Ketika rukuk dia. Lepas tu mengucap Sami Allah liman hamidah ketika mengangkat belakang dia rukuk.
Kemudian dia angkat belakang, dia rukuk, dia kata apa? Rabbana lakal hamd. Padahal ia berdiri. Macam ni. Kita tengok Dia rukuk, tiga angkat belakang, sami Allah liman hamidah. Ketika dia dah berdiri, Rabbana lakal hamd. Begitulah. Kalau kita buat gini, sami Allah liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Salah lah. Bukan tak sah, salah. Kenapa salah? Rasulullah ni dia berkata Rabbana lakal hamd ketiga. Ni yang berdiri. Jadi cara dia angkat belakang, sami Allahu liman hamidah, angkat belakang. Dan ketika berdiri, Rabbana lakal hamd. Itu cara dia. Dan kita tak tahu rupanya macam ni cara dia. Memanglah kau tak tahu, kau tak belajar. Saya kalau saya cakap gitu je. Kau tak belajar. Nabi ada cara dia. Guru-guru dah kumpul dalam kitab. Dah tunjuk. Ketika angkat belakang. Kau jangan buat ni. Ya Allah al-Mamidah. Ini dah berdiri. Jadi maksud kita, angkat belakang. Ni belakang kita ni. Angkat. Sami Allah liman hamidah. Dah berdiri. Rabbana lakal hamd. Begitu cara dia. Bila kita berdiri ni, Rabbana lakal hamd, kita juga buat tumaninah. Apa? Stop. Rabbana lakal hamd. Dia tangannya diam. Rabbana lakal hamd. Dia tegak. Polis kan biasa beri tegak. Pacak tumit. Buka dada. Langut. Lurus. 1, 2, 3, 1. Biasa Lenggang. Biasa. Tapi semayang tak erti. Angkat belakang berdiri. Kenapa semayang tak erti? Dulu belajar kawat. 1, 2, 3, 1. Yang pakai jam tu datang. Yang pakai jam. Dia ada kayu kecil je. Lurus. Langut. Angkat tebu. Buka dada. Allah siksanya mengawat ni. Pacak tumit. Dia tu pacak ni. Bukan macam ni. Gini. Kaki. Aduh, yang kata mampu aku 2 tahun je ni. Budak semua pun kena. Betul. Kau tak pas kurikulum, kau orang tak dapat diploma. Ni. Kami panggil dia Om lah. Om. Dia tu panggil dia Om. Dia ni askar. Dia pakai jam. Dia kalau menjerit, mampu kau. Kena pumping tu biasa. Tapi baik lah, kat luar baik. Kat luar dia sangat sayang dengan budak. Tu saya suka dengan dia. Kala. Hari pembarisan tu, raptai 4 minggu. Minggu sekali lah. Korang raptai tu hari kan? Kita raptai 4 minggu. 4 kali Senin raptai. Minggu depan tu, hari Sabtu, tamat. 2 tahun punya belajar kawat lah. Kurikulum. Datang buat betul-betul. Mak hampa nak tengok ni, hampa kawat. Mampus kena. Adalah apa? Chancellor lah apa benda, adalah pentalu. Jadi kat Padang kan, kita masuk, nanti lalu di depan Chancellor lah. Lepas tu masuklah grup Prap Engineering, Prap Science, Prap Hotel Catering, Prap itu lah, masuk lah, baris lah. Nanti dia akan bagi ijazah tamat kurikulum 2 tahun lah. Lepas tu minggu depan pergi dekat pejabat, Sarjan Mokhtar ni, dia akan bagi surat dah, kata dah tamat kurikulum. Itu yang kena tu bang. Check up 2, 3, potong lenggang. Tu saya ingat daripada kamu. Abang sini pandai saya terlupa dah. Cek kaki apa? Cek kaki kiri. Hormat ke kanan, hormat. Kaki apa cek? Kiri. Kalau macam ni kawat dah buruk lah. Perut dah besar. Apa dia? Kaki kiri Cek ke kanan. Dia bagi komando. Ke kanan, hormat. Masa hormat tu kaki kita ke kanan ke kiri? Kanan. Cek atas kiri. Apa tu cek. Dulu berlatih ni kena pumping berapa kali ya. Cek ke kanan, hormat, cek up. Ada yang tengok sini pun tu. Kalau tak hang, sini dia kata.
Macam-macam bang. Kita bukan askar. Mayang pun dia mempunyai teknik-teknik dia sendiri. Dan teknik dia lebih halus bila diceritakan oleh ulama. Bangkit, angkat belakang. Ni Abu Hurairah kata, bila Nabi angkat belakang, dia berkata, Sami Allah. Sebut betul Sami Allah. Jangan kata Sami Allah. Dia huruf Ain. Sami' sama. Sami' Sami Allah. Semua Ain betul. Sami Allahu liman hamidah. Dan dia berkata Rabbana lakal ham. Pada dia berkata Rabbana, padahal ia dah berdiri. Tadi dah berdiri. Rabbana lakal hamd. Lepas ni kena bawa betul. Dah belajar? Kalau itu amalkan surah boleh tak? Itu tambahan pada yang pernah dibaca oleh sahabat lah. Tapi selalu kitab-kitab ada cerita. Ada kitab cerita lah. Elok pasang rakaman kan. Tengoklah siapa sebenarnya tak betul panggil pumping je. Macam mana kau pumping orang kawat Sekejap. Aku tengok rakaman ni. Engkau macam mana kau semayang ni? Pumping depan aku 10. Unit kerohanian suruh pumping. Lepas tu bergaduh lah. Macam mana kau semayang pasal rakaman? Engkau lagi 2 tahun nak pencen engkau semayang pun tak erti. Engkau 2 tahun lagi nak pencen tau. Engkau 58 tau, 58 kau 60. 60 Nabi kata boleh mati anytime. Umur aku sekitar ni. Semayang salah tu makninah tak ada. Kau dapat kamera bagus juga. Kemudian bertakbir. Apa? Allahu Akbar ketika turun sujud. Kemudian bertakbir ketika angkat kepala. Kemudian bertakbir ketika sujud kedua. Dia dah sujud, dia angkat kepala tu. Nabi kata Allahu Akbar. Abu Hurairah tengok depan dia. Anas bin Malik pun pernah merawi hadis. Tengok depan dia. Abu Hurairah kata, kau nak tengok orang semayang macam Nabi, betul-betul gerakan je Nabi, kau lihatlah Anas bin Malik. Anas bin Malik ni dia selalu ikut Nabi. Ni nampak Nabi sebenarnya dia ikut. 10 tahun dia ikut Nabi. Kau nak tengok semayang hampir dengan Nabi, kau tengok Anas. Ramai sahabat kata gitu, kau tengok Anas. Ya Anas ni dia jadi macam role model lah. Abu Hurairah dia kata, aku nampak Nabi buat gini. Jadi apa dalil dengan Nabi ni nak sujud, dia kata Allahu Akbar, bangkit sujud Allahu Akbar nak sujud. Inilah hadis ni lah. Kalau kitab ni dia tak tunjuk hadis. Dan berbuat demikian pada sekalian sembahyangnya. Mana apa? Sembahyang subuh, sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang maghrib, sembahyang isyak, sembahyang sunat. Hingga selesai dan beliau bertakbir ketika berdiri daripada 2 rakaat kemudian daripada duduk. 2 rakaat kemudian berduduk. 2 rakaat dia bangun, dia nak bangun tu dia takbir juga. Allahu Akbar. Hadis riwayat Bukhari. Ini dalil mengatakan Nabi buat dan kita ni eloknya kita buatlah. Janganlah malas-malas. Feel, rasa sebut Allah ni kena ada feel lah. Kena ada feel, kena ada hati ya. Allahu Akbar. Feel kita ni lemah. Betul tak lemah kita ni? Kalau Allah bagi kita demam, kita tak boleh elak. Kita semua pun tak boleh elak. Hari ni anak semua, besok anaknya semua, besok kita semua, besok pula ni semua. Tak boleh elak. Lemah kita ni tak boleh elak. Allah takdirkan sesuatu, tak boleh elak. Allah yang maha besar, dia mulia, dia nak buat apa, dia boleh buat. Tapi apa dia buat itu, semua ada hikmah. Kita tak boleh elak. Tak boleh elak. Kenapa? Bila kata Allahu Akbar, rasakan kita ni kecil. Tak boleh nak elak. Apa ditakdirkan, tak boleh elak. Takbir intikalat, semua menurut kami adalah sunnah, kata Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Orang panggil An-Nawawi ni Asy-Syafi'i. An-Nawawi Asy-Syafi'i kenapa? Dia mazhab Syafi'i. Kecuali takbiratul ihram yang hukumnya wajib. Yang lagi sunat. Yang kita belajar ni sunat. Jadi imam sunat. Jangan bila belajar sunat, alah sunat, apa nak buat. Buat apa nak buat, kan sunat. Inilah sangat salah.
Sunat kita belajar agar kita kuat nak buat. Kita tahu dia dapat ganjaran yang besar belajar sunat. Dan takbiratul ihram wajib. Ini adalah mazhab kami dan mazhab jumhur ulama di kalangan sahabat, tabi'in dan generasi sudah mereka. Okey, cukup. Nanti tanda situ. Berhenti kat mana lagi tadi? Air. Boleh. Kamu air. Air. Nanti kita tengok slide. Ni tak ada hadis lah. Kita baca slide, kita baca kitab. Dia lengkap sikit lah, insya-Allah. Dia tak payah belajar ulang-ulang. Okey, insya-Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Ampun maaf, wabillahi alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.